Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Hari ini yang pastinya hangat di era perpaduan news. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Yang mengkhianati di dalam kerajaan ni dulu, semua kembali duduk dengan dia. Sebabnya, Tun Dr. Mahathir pun tak pasal-pasal pergi saman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya dia kata Datuk Seri Anwar menuduh dia mengkayakan kaum keluarganya. Padahal dalam ucapan tu Datuk Seri Anwar tak sebut nama pun. Tapi dia punya gelabah dia sendiri failkan saman. Ni yang dikatakan tak ada penyakit cari penyakit ni. Datuk Seri Anwar yang saya kenali, kalau dia bercakap, dia punya fakta, dia punya bukti dan dia punya hujah yang kukuh. Kan? Tak pasal-pasal dia dah failkan kehadiran di mahkamah. Maksudnya dia bersedia untuk lawan kes itu. Apa kau ingat orang macam Mahathir tak goyang ke? Goyang babe. Tun Dr. Mahathir pun goyang. Jadi sebab itu kumpulan yang serba goyang ini duduklah berlonggok beramai-ramai. Apa kau ingat Mahathir suka ke tengok muka dia orang-orang yang khianat dia dulu ni? Muhyiddin, Azmin, ini semua muka yang ada dalam kerajaan. Keluar parti khianat, jatuhkan dia. Hari ni semua datang tegi-hegi duduk dengan dia. Dia orang pergunakan balik Tun Dr. Mahathir ni. Mungkin anda pun boleh agaklah kenapa mereka duduk dengan Tun Dr. Mahathir ni. Tetapi persoalan utama adalah ketika pilihan raya yang lalu, beliau telah ditolak. Dia sendiri pun hilang deposit. Parti dia, Parti Pejuang, semua kerusi hilang deposit. Jadi dia sendiri sudah tidak relevan lagi untuk berada dalam politik. Tapi oleh kerana masing-masing terdesak, kumpulan terdesak ini duduklah dalam satu blok yang dipanggil Pertikaian Nasional. Saya kira saya telah pun menjawab persoalan yang pertama, kenapa Pertikaian Nasional ini begitu terdesak sangat nak kembali menjadi kerajaan. Kalau lepas ini anda dengar ceramah mereka di mana-mana, ataupun budak-budak saya berterupa duduk bercakap, ini perjuangan rakyat, kita berjuang ini untuk rakyat, awak pergi tepukkan dahi dia, lepas tu awak belah je lah. Awak cakap mengarutlah kau punya pemimpin seorang-seorang, bukan main banyak lagi kes mahkamah, seorang-seorang punya terdesak, akaun parti kena beku kerana banyak sangat kes, duit dah tak ada, lepas tu nak sembang berjuang untuk rakyat. Pergilah melingkup sana. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Sekarang mari kita lihat persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua, propaganda jahat yang mereka timbulkan adalah mereka mengatakan bahawa kerajaan perpaduan, kabinet yang ini dikuasai oleh majoriti bukan Islam. Mari kita lihat angka. Jumlah menteri kabinet yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, jumlah keseluruhan menterinya adalah 28 orang. Daripada 28 orang, 21 orang menteri itu beragama Islam. Hanya 7 orang je bukan Islam. Ini celah mana yang kabinet kerajaan perpaduan ini dikuasai oleh orang bukan Islam? Daripada 28 orang, 21 Islam. Hanya 7 menteri yang bukan Islam. Saya tak tahulah kalau budak-budak Pertikaian Nasional rasa 7 dengan 21 ni 7 lagi besar daripada 21. Itu faktanya. 7 orang menteri bukan Islam, 21 orang lagi menteri Islam. Macam mana pula dengan kedudukan timbalan-timbalan menteri? Jumlah timbalan menteri kerajaan perpaduan ada 27 orang. Daripada 27 orang, 18 beragama Islam. Hanya 9 yang bukan Islam. Jadi macam mana mereka kata kerajaan perpaduan ini dikuasai kabinetnya oleh orang-orang bukan Islam? Maksudnya menteri-menteri majoriti Islam, timbalan-timbalan menteri majoriti Islam. Sekarang kita pergi pula kepada persoalan yang ketiga. Persepsi jahat yang mereka mainkan di kampung-kampung, dekat kawasan orang Melayu. Mereka mengatakan bahawa jumlah ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan ini dikuasai oleh majoriti orang-orang bukan Islam. Mari kita tengok faktanya. Jumlah ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan ini ada 148 orang. Daripada 148 ahli-ahli parlimen, 77 beragama Islam, 43 bukan Islam, 16 daripadanya bukan Islam Bumiputera Sabah dan Sarawak, dan 12 lain-lain kaum. Jadi sekarang kita totalkanlah 43 tambah 16 Bumiputera Sabah dan Sarawak ini tadi, tambah 12 lain-lain kaum. Maksudnya ahli parlimen bukan Islam ada 71 orang. Berapa jumlah ahli parlimen Pertikaian Nasional? Ahli parlimen Pertikaian Nasional ada 74 orang. Diorang mengatakan bahawa kami kuat, kami Melayu, kami Islam. Woi, ahli parlimen beragama Islam kerajaan perpaduan ni ada 77 orang. Ahli parlimen Pertikaian Nasional yang Melayu Islam ni ada 74 je. 74 dengan 77 ni mana besar? Ini bermaksud kerajaan perpaduan lebih Islam daripada Pertikaian Nasional ini tadi. Kerana jumlah ahli-ahli parlimen Islam lebih banyak daripada jumlah ahli-ahli parlimen Pertikaian Nasional. Jadi tengok persepsi jahat yang mereka mainkan. Mereka mengatakan bahawa ahli-ahli parlimen kerajaan perpaduan ini dikawal oleh majoriti bukan Islam. Hari ini anda tonton video saya, barulah anda tahu
77 ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan adalah terdiri daripada orang Islam. Jahat kan persepsi diorang? Sekarang kita pergi pula kepada persoalan yang keempat, yakni persoalan yang penghabisan. Kalau pertikaian nasional ni kembali menjadi kerajaan, dengan siapa dia nak bentuk kerajaan? Inilah namanya hipokrasi tertinggi pertikaian nasional. Ketika Barisan Nasional UMNO berkawan dengan diorang, dia puji melangit. Tapi bila Barisan Nasional UMNO berkawan pula dengan Kerajaan Perpaduan, dia hamput kawan tu, dia kutuk separuh mati. Presiden UMNO tu macam-macam diserangnya. UMNO ni worse lah kalau ikut mulut pemimpin-pemimpin pertikaian nasional ni. Bila UMNO decide bekerjasama dengan Pakatan Harapan, automatik UMNO jadi tak guna. Tapi kemudian bila mereka bercerita nak kembali balik ke dalam kuasa, mereka terhege-hege balik cari UMNO nak berunding tau. Inilah dia. Inilah hipokrasi tertinggi pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Jumlah ahli parlimen mereka ada 74 orang saja. 74 memang tak boleh bentuk kerajaan. Ini matematik simple bro. Nak capai 112 kau kena bergabung. Jadi blok mana yang diorang boleh ambil? Terpaksalah diorang nego dengan blok UMNO, blok BN, blok GPS, blok JRS. Kalau kempen dekat kampung, kalau kempen dekat Kedah tu, ini Melayu, ini Islam. Tapi bila nak dapatkan kuasa, GPS pun dia pergi menghadap, GPS pun dia orang berunding, GPS pun dia orang sembah minta sokongan. Ini yang saya katakan hipokrasi tertinggi ni. Inilah jenis-jenis pertikaian nasional. Ada kualiti punya hujah. Sekarang kita nampak, kalau katakanlah pertikaian nasional ini nak kembali menjadi kerajaan, satu-satunya jalan adalah dengan memujuk blok-blok parti lain kembali bersama mereka. Iaitu blok yang ada adalah Barisan Nasional, GPS, JRS. Takkan dia nak pujuk Pakatan Harapan pula kan? Memang itu merapu paling tinggi lah. Dengan hipokritnya mereka ini, mereka tak layak langsung bicara soal rakyat sebenarnya. Saya sebenarnya geli, jemu, menyampah, muak. Sebab itu saya buat video ini terangkan kepada anda. Sebab kadang-kadang bila saya turun ke bawah, saya pergi Kedah, saya pergi Penang, saya pergi Kelantan, adalah makcik-makcik tua. Kerajaan Perpaduan ini dikuasai oleh DAP. Kerajaan Perpaduan dikuasai oleh bukan Melayu. Menteri-menteri banyak orang bukan Islam. Hari ini saya buat video, saya terangkan kepada anda faktanya. Jadi selepas ini bagi anda yang sudah menonton video ini, saya minta sharekan kepada seberapa ramai kawan-kawan kita, makcik-makcik di kampung-kampung dan mereka-mereka yang berada di luar sana. Saya nak berikan nasihat kepada pertikaian nasional, kepada Perikatan Nasional, jadilah pembangkang yang baik. Pilihan raya 6 negeri ini tidak akan menggugat kerajaan pusat langsung. Menang atau kalah kita tentukan di gelanggang. Berkempenlah secara sihat, bukan dengan menunjukkan keterdesakan bahawa kamu ini semua nak menyelamatkan tembolok sendiri. Berkempen secara matang bro. Kalau tang orang pandai kan dia cakap, dia tu ada kes mahkamah, dia ni ada kes mahkamah, pemimpin dia berderet semua ada kes mahkamah. Lain kali penyokong-penyokong dia yang tak berapa nak cerdik tu bagi ketuk kepala pemimpin-pemimpin yang ada kes mahkamah tu, suruh berhenti jangan bercakap. Kalau dia pandai bercakap, orang lain ada kes, orang itu ada kes, dia sendiri bersepah kluster mahkamah. Jadi janganlah bicara soal rakyat. Gelilah aku. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Jadi cukuplah. Itulah saja apa yang saya cuba nak sampaikan. Oleh kerana video ini dirakam menghampiri Aidiladha, jadi saya nak pesan pada hari Arafah nanti, kalau boleh pertingkatkan ibadah. Kalau boleh puasa sunat, kerana 10 hari Zulhijjah ini tingkatkan amalan, puasa sunat, pertingkatkan ibadah. Ini adalah waktu-waktu mustajab berdoa. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini dengan mengucapkan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam yang akan menyambutnya. Jadi itu saja, sehingga kita bertemu ke video-video saya yang akan datang. Saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.